Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من آدانا اللهم من أراد بنا سوءا فاشغل في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Alhamdulillah bersyukur kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaannya dan pemberiannya dan nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita. Alhamdulillah dengan rahmat dan nikmat Allah Taala itu kita hari ini sama-sama dapat berjumpa di majlis ilmu kita demi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, pelajaran kita hari ini adalah hubungan dengan pembinaan diri kita. Dalam pembinaan diri kita masih lagi berada dalam hubungan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada kita dulu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan tugas dia, tugas dakwah. Maka pertama sekali Nabi berjalan tugas dakwah secara sulit, secara senyap-senyap, secara tidak tunjuk pada orang, banyak tersulitlah. Zaman mana Nabi itu ambilkan rumah Arqam Ibn Abil Arqam sebagai tempat berjumpa dengan dengan sahabat-sahabat. Itu tahap pertama. Kemudian pergi pula pada tahap yang keduanya, ialah Nabi itu disuruh supaya berterus terang, suruh terus dakwah dia. Jadi maka pertama sekalinya ialah diperintah Nabi terus terang kepada kaum kerabat dia, panggil kaum kerabat dia jabat safa. Maka sebagaimana kita lalu dulu. Jadi dalam tahap ni kita dapati golongan Quraisy tidak sambutlah dakwah ni, bukan sambut dengan keras, mentolak lawan. Maka dapati banyak sahabat-sahabat tu apa je kena dapat tindakan pada Quraisy, kena buat nyanyo, kena buat seksa dan sebagainya.
Itulah maknanya fakta sejarah yang mana kita lalu dulu. Dan sekarang ni kita masuk ambil pengajaran. Gapo boleh kita ambil faedah daripada sejarah kita lalu dulu tu. Boleh ambil pengajaran gapo gatik. Boleh ambil berdian gapo gatik. Pada minggu yang dulu kita dapat satu pengajaran daripada dakwah Nabi secara umumnya. Maknanya dakwah Nabi itu dapat tolakkan dakwaan kebangsaan. Dakwaan orang yang dakwah kebangsaan tu dapat tolak dengan dakwah Nabi. Kerana kalau Nabi itu dakwah untuk kebangsaan, jadi apa Quraisy tu untuk lawan dia nya? Dia bangsa Quraisy belakang dah. Itu orang ditolakkan benda tu. Jadi dakwaan bagi orang yang mengatakan Nabi itu dakwah kerana kebangsaan itu adalah tak betul. Nabi adalah dakwah kerana Allah, dakwah pada jalan Allah untuk mengeluarkan manusia daripada gelap, daripada kejahilan, daripada kejahiliah kepada nur Islam. Itu dia. Nak sampai ke risalah Allah untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk kebangsaan ke apa-apa dak. Sebagaimana kita lalulah pada cara dulu, alhamdulillah. Hari ini kita sebagai sambung daripada hak dulu dalam mengambil pengajaran daripada sirah. Pengajaran daripada sirah tu yang keduanya ketegakkan dalam muka 60 dalam buku apabila MG kita ni muka 60 dalam akar yang kedua tu, ketegakkan orang mukmin di atas akidah mereka walaupun mereka ditindas dengan berbagai siksaan dan tekanan dari pihak musuh kafir adalah dapat membuktikan betapa benarnya iman mereka dan jujurnya mereka terhadap pegangan yang dianutinya. Masya-Allah. Ini yang penting sini ni. Kita boleh ambil pengajaran yang keluar daripada kita dapati bila Nabi dakwah tadi tu secara terus-terang, maka dapati golongan Quraisy tu ambil tindakan keras terhadap sahabat, wak nyanyo dan seksa sebagainya. Bilal kena wak nyanyo dan lain-lain lagi, banyak lagi lah sahabat-sahabat hak du'afa tu dia katakan kena buat nyanyi belakang seksa. Itu dia. Jadi mereka tetap di atas beriman walaupun diseksa oleh kafir, oleh musyrikin, oleh Quraisy pada masa tu. Jadi kejadian hikkan lagu tu boleh kita ambil faedah, boleh kita ambil pengajaran. Kata ketegakan orang mukmin di atas akidah mereka. Dia kata orang mukmin itu tegak atas akidah. Bila pegang akidah beriman dengan Allah dan Rasul dari akhirat tu, dia kemah dah, kejak tu. Dia jauh diri dia tu, dia buat kerana pun tak apa. Tu ya. Ketegakan orang mukmin di atas akidah mereka walaupun mereka ditindas dengan berbagai siksaan dan tekanan dari pihak musuh kafir. Walaupun kafir tu ambil tindakan keras, tindas mereka itu buat nyanyi dan sebagainya, teruk-teruklah ada. Itu dia. Jadi tegak orang mukmin atas akidah itu adalah dapat membuktikan, dapat beri dalil pada kita kata betapa benarnya iman mereka dan jujurnya mereka terhadap pegangan yang dianuti. Jadi bila mereka tegak lagu tu adalah beri dalil pada kita kata iman mereka tegak sungguh, kemah sungguh, kukuh sungguh iman mereka. Jadi tak jang kalah iman dengan perbuatan jahiliah yang mana dok berlaku atas mereka itu. Walaupun mereka tu kena seksa, kena buat nyanyo supaya bila apa tu nak jemur panah ke apa, dok pukul ke apa, ya ahad ya. Tuhan tunggal, Tuhan so. Jadi dia mesti kata Tuhan syirik dak. Ahad. Jadi kejak sungguh. Kemah sungguh. Ini menunjuk kata iman mereka tu adalah tegak. Jadi bila kita dapati mereka tu tak hundur pada iman tu, itulah membuktikan pada kita kata betapa benarnya iman mereka, benar sungguh iman mereka dan jujurnya mereka terhadap pegangan yang dianuti. Jujur, kemah sungguh daripada iman yang mereka pergi tu. Masya-Allah. Ya iman ya bukan mudah juga nak boleh tu. Bila boleh lagu tu kemah sungguh pergi.
Kemas sungguh bukan. Kalau nak boleh beriman, nak percaya lagu tu bukan mudah. Pada masa dulu nak percaya email tu kena seksa. Lebih tapi bila boleh dah email tu, bahasa kemas sungguh. Ya tak supaya email kita lah ni lah. Email kita boleh dengan tak ada letih ni, dia bahasa tak ada harga. Email boleh kata letih, bahasa tak ada harga. Kita letih bila boleh email kita. Jadi Islam kita tu bahasa letih bila. Tak ada bahasa letih pas sekarang. Mak pak kita beranak tu baik Islam dia dah. Islam dia dah. Kata-kata kafir dah, Islam dia dah. Ni panggil Islam bakar ni. Jadi dia bawa Islam tu tak mengaji pun Islam, tak sembahyang pun Islam, tak puasa pun Islam. Jadi tak reti pun Islam. Hari ni kita dapat kita kadang orang kafir. Jadi orang kafir. Dia nak terima Islam dan itu, dia seksa, dia ngaji, dia kaji. Dia kaji. Terkadang pindah agama. Duduk dalam agama, nunggu pada agama ni, pada agama yang kedua, agama yang ketiga, bahasa bukan. Duduk cari-cari agama. Dia jumpa agama Islam. Jadi orang buzah ni pun ada setengah tu maknanya dia kaji Islam. Bahasa kenal pada Islam, nak reti Islam. Dia nak reti Islam tu bukan setahun dua terkadang. Nak boleh terima tu. Boleh terima sejak dah tu. Bahasa kena dia. Bahasa kemah dia. Lebih pada buat kita haduk Islam asal tu. Lebih pada asal tu. Hak asal ni tak ada berdoli, tak ada mengaji pun, tak ada reti pun, tak ada apa. Dengan asal tu. Tapi hak lama kaji ni nak boleh tu bukan mudah dah. Boleh dah tu kemah dah bukan. Sebab tu lah orang Tino hak masuk Islam tu dia berhijab kuat. Dulu darah misalnya. Bawa jadi Islam tu dia berhijab. Kerana dia nak boleh tu bukan mudah. Betul dia nak kata gapo kata, comtin lagi aku kemah lagu ni. Ni dia agama sebenarnya. Bah kita asal duk tanya gitu. Pakku Islam, pakku tak kodi dah bisanya setengah tu. Ada tak kodi dah, datuk dah. Anak tu dah tanya lagi. Jadi orang hak masuk Islam baru masya-Allah. Tu dia. Terkadang apa dia? Hak masuk Islam baru tu tino. Tak laki itu Islam asal. Hak ni dekat kalau sungguh-sungguh ana. Kalau sungguh-sungguh ana. Kalau ke bini. Bini itu Islam beramal ngajar Islam. Tok laki Islam asal tak beramal. Semaya pun dak terkadang maya gatik dak gatik. Hak ni teruk benar. Inilah mereka kata bila email tegak tu dia kemah dah. Dia tak kocok. Ini sebagaimana kita dapat ambil pengajaran daripada sahabat ni. Walaupun Quraisy buat nyayo cara mana pun tak apa. Dan betapa tinggi jiwa mereka. Tinggi jiwa mereka. Jiwa mereka tinggi sehingga mereka merasai apa-apa sesaan yang dialaminya adalah suatu kerehatan hati dan ketenangan jiwa dan pikiran. Masya Allah. Kita pasti mungkin mudah ni. Jadi bila tinggi jiwa dia, kemah email dia, kuat email dia rasa kata seksa dia mau seksa dia tu satu kerehatan jiwa dia, satu ketenangan bagi jiwa dia. Karena pertama yakin pada dia kata dia mau seksa dia tu seksa tubuh luar ya. Hak dalam tu memang betul sungguh, kemah sungguh, benar sungguh hak dalam tu. Begitu. Nah, masya-Allah. Dia rasa tenang kerehatan hati dia dan ketenangan jiwa dia fikir. Dia tak nak mikir dah. Tak kena mikir dah kata aku duk betul tak betul kena tak kena cerak dah aku ni betul. Cerak dah aku dah benar. Dia mau nak siasat aku nak pelah lah. Lah gomolah. Subhanallah. Sebagaimana sejarah berulang balik. Sejarah berulang kali. Kita biasa tengok
apa dia boleh jadi setengah kita ni tengok lain-lain apa dia dalam terosak demo dan juga dalam TV kadang-kadang ada duk ke muka yang berlaku beberapa bulan lepas di Afrika Tengah tu. Di Afrika Tengah tu masuk tel nak bunuh orang Islam tu masuk tel, orang Islam masuk tel. Mari saya semulai hak masuk dalam air. Seorang kalau tekak semulai. Lepas masuk tolak masuk dalam air. Itu. Beratus orang tu mesti itulah. Tegak juga email demo. Tak jam nak tunduk kepada kufur dan syirik itu, tak tunduk, jang mati. Ada masa tengok klip tu boleh tahulah kan. Berdeh pada lalu saya kau boleh pang tolak lagi. Pang, dua pang. Tolak masuk dalam air. Oh, dahsyat tengok perbuatan dia. Hak ni masa dunia kita sekarang ni, kita ada dah hidup lah ni. Cuma kita tak tengok mata tersendiri dak dia orang tu. Tengok kamar hak dia mau pukul mari dah kita. Itu dia kata iman, harga iman. Masya-Allah. Jadi adalah apa yang berlaku atas diri mereka itu, mereka merasakan suatu kerehatan hati dan ketenangan jiwa dan pikiran. Tenang jiwa, tenang pikiran je, tak apalah lagi. Hati je kemah dah, yakin dah. Kerana apa yang mereka harapkan daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu terlebih besar dan terlebih agung daripada apa yang dirasa oleh tubuh badan mereka dengan aneka bentuk azab penyiksaan dan penindasan. Masya Allah. Kerana mereka harap redha Tuhan itu lebih besar daripada apa dia sakit tubuh ada lagi. Nak redha Tuhan itu besar. Kerana kalaulah mereka itu klik pada syirik, pada kufur, mereka akan tetap dapat kemerdekaan Allah dan tetap dan mengaku. Hari ini maknanya biar mereka tu, tubuh mereka tu diseksa, iman mereka tetap dan mereka mati berjumpa dengan Allah, dapat keridhaan Allah dan akan dibalaskan dengan syurga insya-Allah. Inilah apa dia pengajaran yang mana kita dapat daripada apa dia sirah nabawiyah di permulaan Islam dulu yang mana sahabat-sahabat itu dapat seksanya. Sesungguhnya kekuatan orang mukmin yang shadiqin dan para pendakwah yang mukhlisin buat selama-lamanya adalah terletak pada jiwa mereka, bukan pada tubuh badan mereka. Ini patut kita tahu, patut kita ingat. Kata kekuatan orang mukmin yang benar, yang shadiqin, kekuatan orang mukmin yang shadiqin yang benar ni dengan para pendakwah yang mukhlisin, para pendakwah yang benar-benar ikhlas buat selama-lamanya sepanjang masa, seterusnya sampai bila-bila pun kekuatan orang mukmin adalah terletak pada jiwa mereka, duduk pada jiwa, duduk pada jiwa, bukan pada tubuh badan mereka, bukan pada tubuh badan. Kekuatan duduk di jiwa, duduk di hati kita. Bila hati kuat, tak apa, benar, kuatlah, tegaklah. Bukan apa tu badan kuat saja pun jadi kolek dia kuat sangat mana pun kalau lah jiwa tu lemah, ya tak adil, tak pakai, tak akan hijau. Masya-Allah. Sesungguhnya kekuatan orang mukmin yang shadiqin dan para pendakwah yang mukhlisin buat selama-lamanya sepanjang masa sampai bila-bila pun adalah terletak pada jiwa mereka, duduk pada jiwa, duduk pada hati, bukan pada tubuh badan mereka. Dengan itu mereka segera menyahut tuntutan jiwa mereka tanpa menghiraukan tuntutan tubuh badan mereka. Sebab itulah bila kekuatan duduk pada jiwa, mereka selalu menyahutkan, terimakan seruan tuntutan hak jiwa. Tuntutan jiwa nak lagu mana? Hak tu ada masa menyahutnya dengan tak heran. Tuntutan tubuh badan nak rehat seperti kerehatan,
kesenangan, kelazatan tak kira. Sedap tak sedap, senil tak senil, lazat tak lazat tak kira. Dia kira tu jiwa dia. Dia bela jiwa dia. Bela tubuh badan dengan tak bela jiwa tak ada harga. Tak ada harga. Sebab kita lah ni lah bagi orang yang tidak berimej dengan secara sebenar dan kuat tu, dia belah tubuh badan dia ya. Belah tubuh badan. Raksa suka faham. Jaga kesihatan dia, istirahat, okam melangkai, makan lazat-lazat, makan vitamin tu, makan vitamin. Dia belah tubuh badan ya. Jiwa dia dah belah kedak. Jiwa dah belah kedak. Dengan iman dia, dengan makanan ruhani dia, jiwa dah belah kedak. Boleh makan gaji mahal-mahal, boleh menegal berjuta-juta, boleh sebagainya. Nak belah tu badan dia. Nak belah, nak rehat, nak senil. Jiwa dia belah kedak. Ada. Apa faedah kata dia belah tubuh badan? Tak apa hari tubuh badan dia akan masuk tanah, dia akan kekalnya jiwa dia. Hak kekalnya jiwa dia, bukan tubuh badan. Tubuh badan tak kekal. Tubuh badan hak ni dia akan hancur, akan makan diulak, akan busuk. Jadi orang yang duk bela tubuh badan saja tu, dia tak heran mana makan ruhiyah. Semaya jemaah pun malas. Tak pergi jemaah, baca Quran pun tak. Terkadang tak semaya kata ini. Kalau semaya di rumah, masjid di apa rumah pun tak pergi semaya. Dia duk bela tubuh badan dia ya. Wirihat tubuh badan dia, wisna tubuh badan dia, gemuk tubuh badan dia, duk bela apa? Bela dia kata he pada. Kaca duk bela dia kata he. Bela apa? Apa dah? Dia. Jadi kita ni kena bela dua-dua. Islam mengajar kita bela dua-dua. Segi tubuh badan, segi zahir dan segi jiwa, segi kerohanian. Kena bela dua-dua je. Ambil sah tak boleh. Sebab tu bela wi sihat wi molek tujuannya untuk nak ibadat pada Allah, untuk tunduk pada Allah. Kacau wi sihat saya wi segar wi gemuk metan dan sebagainya untuk nak jadi ibadat pada Allah. Nak guna tubuh badan ni tunduk pada Allah, bukan nak berkacau bela nak dakar tu di sini kita tak sedar. Maka bila kita lupa tu jadi kita tu nampak mati macam nampak kebenaran. Nampak kebenaran. Duk oleh hadrat kepada Allah Subhanahu taala. Nauzubillah min zalik. Jadi orang mukmin yang sadiqin, yang mukhlisin, dia adalah utamakan jiwa dia lebih pada tubuh badan dia. Maka dia tak heranlah walaupun tubuh badan dia tu kena seksa dan sebagainya, asalkan dia tu dapat belakan jiwa dia dan iman dia, tegakkan iman dia tu. Itu dia. Dia tak kira tentang tubuh badannya seperti kelihatan, kesenangan dan kelezatan. Dengan cara beginilah akan berjaya sesuatu dakwah dan akan terbebas orang ramai daripada kegelapan dan kejahilan. Cara inilah baru nak berjaya dakwah. Manusia kena kerba jiwa dan binakan jiwa, barulah dakwah itu akan berjaya dan akan bebas ramai-ramai daripada kegelapan jahiliah dan daripada kejahilannya. Jadi orang ramai-ramai pun bila orang dakwah ni adalah kerba tu pada dia, demi untuk nak bela jiwa, maka manusia pun akan keluarlah daripada jahiliah, daripada kegelapan jahiliah pergi pada nur al-iman. Dia kena kerbah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, pengajaran daripada dakwah daripada sirah Rasulullah SAW pada tahap pertama. Dan seterusnya yang ketiga, sesungguhnya dalam jawapan Rasulullah SAW bagi bapa saudaranya dan juga pada keaganan
keengganan baginda untuk menerima sebarang tawaran yang dikemukakan oleh Quraisy daripada harta kekayaan dan pangkat kebesaran adalah suatu bukti di atas kebenaran dan kejujurannya pada dakwa kerasulannya dan kesungguhannya untuk menghidayat dan memimpin manusia ke jalan yang benar. Sebagaimana dalam sirah kita tahu dulu, Quraisy pernah tawar pada Nabi Muhammad, mu beradu lagi jamu ni dakwah lah, mu nak gapo? Lalu dah pada kita dah, mu nak gapo? Nak pada kita, kami nak sipung harta bagimu. Mu nak pada tina, kami nak cadar pok tina padamu. Mu nak pangkat, kami cadar pangkat bagimu. Mu beradu hijau ni ya. Ada. Quraisy pernah pergi pada pak saudara Nabi Abu Talib, suruh Abu Talib itu lari anak saudara dia berdakwah. Abu Talib cuba kecek dengan anak saudara dia, kurang sikit tu gini. Maka Nabi kata, Nabi jawab, wallahi la syamsu fi yamini wal qamara fi yasari sebagainya. Demi Allah, kalau tak tarik dek kani, bulan dek kiri sebagai suruh aku tinggal benda ni, aku tak tinggal. Itu jawapan Nabi. Cara dia hadap kita lalu dah benda tu. Jadi pada jawapan Nabi ni boleh kita ambil faedah. Kita ambil faedah gapo? Buktian daripada jawapan Nabi pada pak saudara dia dan sikap Nabi tak terima tawaran-tawaran tu semua. Gapo boleh kita ambil faedah situ? Katanya, sesungguhnya dalam jawapan Rasulullah SAW bagi bapa saudaranya, jawapan Nabi bagi bapa saudaranya, hak bapa dia kata, bapa saudara tawar tadi bukan? Dia jawab kata, kalau tak boleh di tarik kani, boleh di kiri sebagainya, dan lagi-lagi tu hak jawapan Nabi itu so. Dan pada keeganan mereka baginda untuk menerima sebarang tawaran yang dimukakan oleh Quraisy, Nabi itu saya terima Quraisy tawar tu daripada harta kekayaan. Nabi mereka senda harta kekayaan pada Nabi dan pangkat kebesaran yang tamlin tinggi-tinggi dan sebagainya. Nabi tolak semua tu adalah suatu bukti di atas kebenaran dan kejujurannya pada dakwa kerasulannya dan kesungguhannya untuk menghidayat dan memimpin manusia ke jalan yang benar. Itu adalah satu bukti menunjuk kata benar sungguh Nabi ini, dia jujur sungguh Nabi pada dakwa Rasul. Kalaulah Nabi itu dakwa Rasul tu semplam-plam, ya timur dah benda tu. Timur dah tawar dia mau tawar dia harta kaya, pakar tak apa. Aku tinggal dakwah dia ambil harta kaya, ambil pakar tu. Tapi Nabi tak timur benda tu, itu menunjuk kata benar sungguh hak Nabi dakwah jadi rasul. Benar sungguh. Tak ada nak. Dia nak hak dia terima perintah pada Allah SWT untuk menyampaikan kepada manusia. Itu adalah menunjuk bukti di atas kebenaran dan kejujurannya sallallahu alaihi wasallam pada dakwa kerasulannya dan kesungguhannya untuk menghidayat dan memimpin manusia ke jalan yang benar, dan menunjuk kata Nabi itu sungguh kesungguhan dia, cincang dia untuk hidayat manusia, untuk tunjuk bagi jalan baik pada manusia, nak memimpin manusia pada jalan yang benar. Sungguh lagu tu. Bukan kelang-kelang dak. Kalau kelang-kelang tu pakai timur dah ada matawar tadi tu. Jadi maknanya dakwah tu kalau lah kelang-kelang, dakwah tu untuk nak tipu orang ya. Untuk boleh tamneng ya. Dak. Nabi bukan gitu dak. Jadi Nabi dakwah tu ialah untuk memimpin manusia pada jalan yang benar, hidayat manusia pada jalan yang benar, jalan yang lurus untuk menuju pada Allah SWT. Maka benar dakwah Rasul tu. Itulah maknanya dapat kita ambil kata keagangan Nabi tak terima tu, itu dapat menunjukkan pada kita. Masya Allah. Sebab tu maknanya dakwah hari ni pun serupa juga. Kita tengok dia dakwah kerana gapo kita dakwah. Kerana dakwah kerana nak duit ke, nak pakat ke, nak gapo. Ada? Tu dia.
Jadi kalau dakwah nak duit, ya boleh duit tu, tak apa. Boleh. Sejurus, seketika masa, lepas tu bagi tahawa, asal lah. Dakwah je lagu tu ya. Mana dakwah tak benar. Ya ada manusia. Ada manusia. Nauzubillah min zalik. Begitulah sepatutnya seseorang pendakwah itu berkemas dan bertegak untuk meneruskan dakwahnya. Jadi pendakwah yang kena lagu ni. Kena kemah, kena tegak untuk teruskan dakwah. Terus dihera, terus dali dengan tawaran-tawaran kebenaran dan pangkat yang tinggi dan sebagainya. Dakwah untuk menyampaikan risalah Allah. Walaupun telah golongan ahli batil berpakat untuk merusaknya, tetapi dia tidak menghiraukan tawaran mereka dengan berbagai kemegahan dan pangkat ketinggian. Walaupun ahli batil itu pakat tawar lagu ni untuk bagi berbagai-bagai kemegahan, bagi berbagai-bagai pangkat ketinggian dan sebagainya. Jadi pendakwah ni sepatutnya tak jam, tak rela lah pada benda tu dengan nak tinggalkan dakwah ni, nak tinggalkan ajaran yang sebenar ni, kerana kepenatan pada jalan kebenaran di sisi orang mukmin itu adalah kerihatan bagi hati mereka dan jiwa mereka. Jadi pendakwah yang sebenar ni, dia kata penat dalam dakwah itu merupakan satu kerihatan hati dan jiwa mereka, menunjuk kata benar hak mereka terdakwah, bagi ketenangan hati mereka tu, tenang hati mereka, berasa tenang bila mereka tu dapat tentangan daripada gugur lawan dia, dapatlah penyakin pada dia kata hak dia bawa tu benar semati. Dan keredaan Allah serta syurganya adalah terlebih mulia dan mahal kekayaannya di sisi mereka daripada pangkat kebesaran dunia dan kemegahan dan harta kayaannya. Jadi sisi mereka itu nak keredaan Allah, nak pada syurga Allah. Keredaan Allah dan syurga Allah itu adalah lebih mahal, lebih mulia lagi daripada pangkat manusia nak beri. Itu je. Lebih mahal daripada pangkat manusia nak beri. Lebih tinggi daripada itu lagi. Masya Allah. Inilah yang diperlukan pada pendakwah dan perlu pada kita hari ini. Nabi kita tu tegak. Ya terkadang kita ni ya mudah dengan apa-apa tawaran. Mudah dengan apa-apa tawaran. Jadi lembek dengan tawaran itu ya. Terima tawaran itu, habis. Apa dia ketegakan agama dari diri manusia tu. Nauzubillah min zalik. Ya kalau kita misalan yang mudah-mudahnya, hak mudah-mudah ya. No ayat ketegakan agama, kebenaran ataupun tak tegak ataupun tak benar, kalau kita tino mudah-mudah sekali. Nak hijab, tak boleh pakai hijab. Tak boleh pakai hijab nak hijab. Tak boleh pakai pantai, tak boleh pakai panjang. Tak boleh pakai hijab. Nak hijab mana-mana berisak, mana-mana kedah. Hijab boleh. Tapi tak boleh kelubung, tak boleh pakai panjang. Jang hijau ada. Kalau jang hijau, tu tunjuk kata, menunjuk kata nak kepada kebenaran lebih pada agama yang mana ada dalam diri dia. Ini berlaku jalan ni pernah benar ni. Pakai panjang tak boleh, pakai pandai boleh. Terkadang ia ada macam-macam lah. Setengah kedai tu boleh kelubung tapi pakai pandai. Cuk dia, uniform dia. Pakai pandai. Tanya juga. Banyaklah.
Nauzubillah min zalik. Jadi yang perlu pada kitanya ialah menegakkan kebenaran dan iman kita. Sebagaimana para sahabat dapat menegakkan iman mereka, jong berlaku apa-apa kesakitan, kepenatan atas diri mereka itu. Kita dah ni lemah benar. Kalau duduk situ kita lemah benar. Ada. Nauzubillah min zalik. Yang keempat, pada pengajaran yang mana kita dapat pada sirah yang mana kita belajar dulu, sesungguhnya amat perlu bagi seseorang pendakwah mengadakan perjumpaan dengan para pengikutnya pada beberapa ketika setiap hari atau setiap minggu, supaya dapat menambah kepada mereka lagi keyakinan terhadap dakwah mereka, dan juga dapat mengajar mereka tata cara dakwah dan adab-adabnya. Sekiranya ia takut atau bimbang daripada bahaya ke atas dirinya dan pengikutnya di perjumpaan secara terbuka, maka hendaklah ia adakan perjumpaan dengan mereka secara sulit, agar musuhnya tidak dapat melenyapkan mereka kesemuanya, atau sekurang-kurangnya mereka tidak dapat menambahkan azab sesaan dan tindakan terhadap para pendakwah itu. Ini satu pengajaran yang kita ambil. Kita lalu pada kita sirah Nabi itu dalam dakwah dia, dakwah secara sirri, dakwah secara sulit. Orang tak tahu, pakat seorang dua orang pergi rumah Darul Arqam, Ibnu Abil Arqam dan sebagainya. Dia dakwah secara sulit, taruh tu serai dak. No ayat pada kita kata, sesungguhnya amat perlu bagi seseorang pendakwah mengadakan perjumpaan dengan para pengikutnya. Para pendakwah ni perlulah ada perjumpaan dengan pengikut-pengikut dia. Dengan orang ikut kita tu kena ada perjumpaan. Untuk apa? Mengadakan perjumpaan dengan para pengikutnya pada beberapa ketika setiap hari atau setiap minggu. Adalah setiap hari ke setiap minggu, ikutlah, tengok kena ada perjumpaan lah dengan para pengikut tu, supaya dapat menambah kepada mereka lagi keyakinan terhadap dakwah mereka, supaya dapat tambahkan keyakinan terhadap dakwah. Dakwah kita ni adalah benar itu gini, kita menyampaikan lagu ni sebagainya, dapatlah tambahkan pengajaran, pengalaman kepada pengikut-pengikut tu, dan juga dapat mengajar mereka tata cara dakwah dan adabnya. Kena ajar, untuk ajar pada nak sapakan pada pengikut-pengikut cara dakwah dan adab-adab dakwah dan sebagainya. Banyak lagi lah, bila kita masuk bab dakwah tu banyak lagi lah perkara yang kena tahu. Jadi dapat ambil sininya bahasa para pendakwah tu perlu kena ada perjumpaan mingguan ataupun harian. Ikutlah harian tu boleh katakan hari-hari, mingguan ni seminggu sekali biar ada perjumpaan dengan pengikut-pengikut, betul nak tambahkan pengalaman dan sebagainya. Sebab tu maknanya halakah mengaji Quran kita ni satu daripada benda nak menambahkan pengajaran maklumat-maklumat pada kita. Halakah pengaji Quran. Kita ada halakah mengaji Quran setiap minggu, maka melalui Quran itulah dapat tambahkan lagi maklumat-maklumat, tambahkan lagi iman-iman kitanya dalam kita nak hidup jadi hamba Allah dan menyampaikan pula ajaran Allah pada orang lain pula tu. Sekiranya ia takut atau bimbang daripada bahaya ke atas dirinya, kalaulah ia takut bahaya atas diri dia ataupun takut bahaya terhadap dan pengikutnya daripada perjumpaan secara terbuka. Kalau kita berjumpa secara terbuka ni adalah jadi bahaya gitu ini. Kalau tak bahaya tak apalah. Jadi tak bahaya ni kita boleh jumpa seminggu sekali ramai-ramai pemajelis ilmiah kita ni, maknanya berjumpa minggu sekali untuk sampai ke benda-benda benar, sampai pengajaran dan sebagainya. Ini terbuka. Kalaulah tempat yang mana tak boleh buat di sini, ya kena cari sulit lah. Itu dia. Mana dakwah secara sulit itu adalah dakwah Nabi juga. Dakwah secara terbuka pun dakwah Nabi juga. Itu dia. Kalaulah cara terbuka tu bimbang itu gini,
maka hendaklah ia adakan perjumpaan dengan mereka secara sulit agar musuhnya tidak dapat melenyapkan mereka kesemuanya. Jadi kalau tak jumpa secara jumpa secara sulit. Semoga musuh tu tak boleh nak melenyapkan, tak boleh nak perapuh kita sama sekali lah. Bila kita buat jumpa secara sulit tu, lepas tu Nabi ajar kita kata ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Mintalah pertolongan untuk nak jayakan hajat-hajat kamu tu dengan cara sulit, dengan cara sembunyi, sulit. Bukan semua perkara tu maknanya kita tu boleh buka belakang. Sulit tu kita sulit. Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk nak tunaikan hajat-hajat kamu tu dengan cara rahsia, dengan cara rahsia, bil kitman, cara sulit. Agar musuhnya tidak dapat melenyapkan mereka kesemuanya. Semoga musuh tak boleh nak melenyap semua sekaligus. Mana kita selamatlah daripada tindakan-tindakan seteru tu. Atau sekurang-kurangnya mereka tidak dapat menambahkan azab siksaan dan tindakan terhadap para pendakwah itu. Atau sekurang-kurangnya adalah seteru tu tidak boleh tambahkan azab siksa. Hak duk siksa dah tu dia boleh kurang sikit. Jadi tidaklah jadi bahaya teruk kepada pada pendakwah tu. Itulah pengejaran yang mana kita dapat yang keempat daripada pengejaran dakwah secara dakwah Nabi permulaan dulu. Yang kelima, sesungguhnya amat penting di atas pendakwah mengutamakan kaum kerabatnya. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah dan sirah, masa Nabi bila diperintah dia suruh wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah inzar pada kaum keluarga kamu hak dekat-dekat tu, maknanya suruh dakwah kaum kerabat hak dekat dulu. Maka Nabi pun dakwahlah, panggillah kaum dia hak dekat-dekat tu untuk beri pun Jabal Safa, sebagaimana kita tahu dulu. Jadi kita boleh ambil pengajaran situ. Katanya sesungguhnya amat penting di atas pendakwah mengutamakan kaum kerabatnya. Penting. Pendakwah ni kena utamakan kerabat dulu. Kita dakwah kaum kerabat dulu. Penting. Penting. Perlu. Ia dapat menyampaikan kepada mereka dakwah Islam untuk memperbaiki hidup. Kena menyampaikan dakwah Islam untuk nak perbaiki hidup dia ni. Jadi dakwah ni bukan dakwah kafir saja, adalah dakwah orang sendiri juga. Dakwah kaum kerabat mula-mulanya untuk nak baiki. Jadi bukan semua kita duduk dalam landasan Islam belaka lagi, bukan duduk dalam garis Islam belaka lagi. Banyak lagi kita duduk silat-silat dengan garis Islam. Maka kita boleh dakwah mereka, sampai ke dakwah mereka kepada kaum kerabat tu mula-mulanya. Sebagaimana Nabi telah melakukan demikian. Sekiranya mereka berpaling tadah daripadanya, kalau mereka berpaling belakang dah, mana berpaling tadah, tak dengar. Ya terkadang memanglah hatta Nabi sendiri pun kaum kerabat dia, siapa dia hak paling bekan sekalinya? Abu Jahal, Abu Lahab tu pas dara yang belaka tu, kau kerabat belaka tu. Nabi dakwah dah, tapi mereka tu setimur. Tak ada apa. Sekiranya mereka berpaling tadah padanya, kita royak dah, kita royak dah pada mereka, kita sampai dah pada mereka, maka ada baginya keuzuran daripada bertanggungjawab di hadapan Allah dan di hadapan manusia daripada apa kerusakan dan kesesatan mereka. Jadi bila kita dakwah mereka dah, mereka paling lagi, mereka lawan lagi, mereka tak dengar lagi, tak terima lagi, kita ni ada keuzuran. Kita ada benda yang boleh bila uzur, kerana kita telah menyapa dah, mereka tak dengar, habis kita tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak nyapa lagi tu, maknanya kita ada tanggungjawab dengan Taala, hubungan dengan akrabin, hubungan dengan dakwah pada kaum kerabat. Kalau kita tak menyapa, kita ada tanggungjawab lagi dengan Allah Ta'ala
hubungan dengan dakwah pada kaum kerabat. Tapi bila kita dakwah dah, nyapai dah benda tu, mereka tak saya terima, kita habis tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala, lepas kita. Itu dia. Sekiranya mereka berpaling tadah daripadanya, maka ada baginya keuzuran. Kita ada dibilangkan keuzuran, mana boleh kita lepas dirilah daripada bertanggungjawab di hadapan Allah, di hadapan manusia, daripada apa kerusakan dan kesesatan mereka. Maka sesat-sesatlah kita royak dah. Mereka tak heran juga, tak ada apa lah, demo tu demo lah. Itu dia. Jadi cumanya lah ni taksir kita kalau kita tak sapa lagi tu, taksir kita. Bagaimana kita menyapa pada mereka itu taksir kita lah. Kalaulah kita menyapa dah, alhamdulillah, mereka tak dengar juga, atas serahlah pada Allah Taala. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan beberapa nuktah yang mana kita dapat ambil faedah daripada sirah nabawiyah, daripada dakwah permulaan dulu dalam bentuk sulit dan bentuk terang, dan juga tindakan-tindakan Quraisy terhadap Nabi SAW dan juga terhadap sahabat-sahabatnya pada permulaan dulu. Itulah sikit sebanyak yang mana kita dapat pada hari ini. Lepas tu, adakah anda telah mencapai matlamat pembelajaran? Kita sampai ke matlamat, kita letak dulu pada mula-mula dulu, kita letak matlamat, kita belajar sirah ni sampai situ, sampai ke dak. Kita ikut pula duga maklumat ni sebagai duga maklumat lah, untuk nak beri kita teringat semula hal lebih kurang kita lalu lepas dah tu. Satunya, berapa lama Rasulullah SAW menjalani dakwah secara sulit, berapa tahun Nabi jalan secara sulit, dakwah secara sulit berapa tahun, kita lalu dah tu. Yang kedua, apakah ayat yang memerintah Rasulullah SAW apakah ayat yang memerintah Rasulullah SAW supaya berdakwah secara terus terang? Ayat mana perintah Nabi suruh dakwah secara terus terang? Pasda' bima tu'mar, ayat itulah dia, pasda' bima tu'mar. Bilakah para sahabat dapat tindakan daripada golongan Quraisy? Bila sahabat dapat tindakan jahat daripada golongan Quraisy, jadi bila Nabi itu dakwah secara terus terang, barulah mereka terdapat tindakannya. Yang keempat, di manakah Rasulullah SAW berjumpa secara sulit dengan para sahabatnya? Di mana Nabi jumpa? Nabi waktu tempat lain dapat jumpa, ia di rumah Arqam, Ibn Abil Arqam dah. Yang kelima, apakah tujuan Rasulullah SAW menghimpunkan kerabatnya yang dekat? Himpun apa? Nabi himpunkan kerabat yang apa? Dan apakah pengajaran yang didapati padanya? Gapa kita ambil buatdian daripada tu? Bila ambil pengajaran daripada gapa? Sebagaimana kita lalu tadi. Itulah kaum muslimin dan muslimat sikit sebanyak hubungan dengan perjalanan kita, hubungan pengajaran yang mana kita dapat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita terus lagi hubungan taklimat. Taklimat yang mana ada sama kita di sini. Sebagaimana kita tahu bahasanya bila kita belajar secara kelompok ni kita cara ramah. Bila kita duduk kelompok cara 4-5 orang atau 7-8 orang, ini pengajaran taklimat yang mana patut kita buat amal. Yang patut kita buat amal ataupun patut kita tinggal. Apa dia taklimat ni? Yang pertama, tidak bersumpah dengan yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sebab kita sumpah dengan lain pada Tuhan tak ada dah. Tak ada. Ya hak ni tabiat Arab dia sumpah. Sumpah wallati wal uzza sebagainya dulu tu dia sumpah dengan tokong dia. Ni kita alhamdulillah tak ada lah sumpah tu, cumanya biasa duk mitok tu ada. Guria juga. Guria juga. Yang kedua, tidak berputus asa ataupun malang ataupun bertasyaum dengan apa-apa perkara pun. Jadi kita tu satunya jangan sumpah daripada Allah. Taklimat ni jangan sumpah daripada Allah. Kena sumpah dengan Allah saja. Yang keduanya, tidak berputus asa, tidak malang ataupun tidak bertasyaum dengan apa-apa perkara pun. Tasyaum ni maknanya, kalau kampung kita ni kita panggil gapo? Maja. Maja ada. Maja. Start kereta tu baik lagi, bewak lakoh atas. Tak lagi lah. Tu panggil tasyaum tu ada.
tak lagi dah ini. Gina menega rugi cerak ni menega. Tasaum. Banyak pasal tasaum. Bagian ni dia ada serata. Negeri Arab pun ada, negeri kita pun ada. Tasaum ni. Pas tasaum ni banyak cara tasaum ni. Jual gagal malah tak boleh. Gila beli gagal dia jual tak jual malah tasaum tu. Jadi gapo-gapo nak rugi gapo. Banyaklah kalau tanya seseorang ada belaka tak ada. Boleh wayak belaka tasaum tu. Ada. Burung kukuk tak halal ke apa ke, ular masuk dalam rumah ke, ular naik, itu tasaum belaka tu, dia panggil. Jadi tasaum ni tak boleh dalam Islam. Kita jangan tasaum. Orang tino perut besar nak jahit ke apa, boleh tak? Tak boleh dah. Ada jahit tak boleh dah. Nak ngeikat, nak kemah ke apa, ya ada banyak biasanya tasaum biasanya tu. Na'udzubillah min zalik. Ya terkadang, ya terkadang ada juga demo tasaum tapi berlaku sengoti. Misalnya ada cicak, orang perut besar, ada cicak misal, yang ambil cicak kerak kuku cicak, kerak kuku cicak lepas lagi, tubik beranak lagi, anak kudung jari. Tasaum tak? Sebab apa? Kita nak ingat cicak makhluk Allah. Cicak makhluk Allah. Orang buat seksa pada dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat doa dia tu jadi sengati. Berkat doa dia tu. Kerana kita seksa pada menatih. Menatih berdoa pada Allah Taala, Allah terima doa dia. Ya hamba Allah juga. Dia buat seksa dia. Jadi tasaum tu nampak tasaum lah, tapi sengatinya doa dia tu. Doa menatih tu. Sebab tu tak boleh buat nyanyo pada menatih. Perut besar tak perut besar pun tu betul lah dengan perut besar dah anak lah perut dia. Tak perut besar pun doa menatih tu ada. Dia tak ada masalah gapo, tak ada dosa gapo menatih. Doa pada Allah, ya hamba Allah, Allah terima. Pokok kitanya tasaum dengan apa saja pun tak boleh. Itu sebagian daripada khurafat, karuk maruk di mana ada dalam masyarakat kita. Gu tasaum tafaul. Ni tak apa. Gu lawan bagi tasaum tafaul dengan hamzah tafaul. Tafaul ni maknanya kita harap benda molek. Hak tasaum ni harap benda hak tak molek. Nak rugi, nak jadi nak jadi kemalangan ke apa. Dia terkadang ada dalam hatta dalam lakon-lakon demo apa. Tok laki ke anak ke tubik gi tiba-tiba duduk rumah ni pinggan jatuh joh. Tasaum lah tu. Hak demo gitu nak jadi gano tu, pinggan jatuh pecah ni. Dia. Tasaum. Tafaul ni dia harap molek. Harap dapat benda hak molek. Itu panggil tafaul. Gapo dia? Ikutlah gapo-gapo yang mana kita tu harap kata berlaku lagu tu harap kata akan dapat benda molek lah. Dapat rezeki molek, dapat rezeki baik, dapat sihat, dapat apa itu ni, ikutlah. Itu panggil tafaul. Tafaul ni tak apa. Tak apa tafaul ni. Tasaum tak boleh. Dalam Islam ni. Mengikut akidah Islam, dilarang kita tasaum tapi dibenarkan kita tafaul. Itulah
taklimat kita hari ini yang kedua, tidak berputus asa pun tidak malang ataupun tidak bertasyaum dengan apa-apa perkara yang berlaku, dengan apa-apa pun. Jangan tasyaum sama sekali. Yang ketiga, menjauhi perkara riba. Ini pun taklimat kita ni kena jauh perkara riba. Riba ni benda yang bahaya. Benda bahaya. Orang amal riba ni supaya perang kata hal lah. Ya terkadang riba ni kita tak nampak mana. Tak nampak mana betul riba tu. Dobia. Kita di akhir zaman ni, Nabi ingatlah pada kita, kata di akhir zaman ni manusia tu akan kena riba. Kalau tak kena riba pun kena debu-debu dia, kena asak-asak dia. Kena asak-asak dia. Dan ni kita kena asak-asak tu banyak ni. Kobing Islam pun kena asak kena tokoh asak tahulah. Kobing Islam pun kena asak riba. Jadi duk lagi tu lepas kedak pada riba tu. Ada lagi tu. Nauzubillah min zalik. Benarlah Nabi kata akhir zaman ni maknanya manusia tu akan mengalami riba, dan kalau tak kena riba pun kena asak-asak dia. Maka kita nampak benarlah asak-asak riba tu. Ya terkadang dalam kalangan hak bukan syarikat ke apa, hak betul benar ni pun, hak betul benar ni pun pakat dulu jauh-jauh boleh pada ambil. Pakat dulu. Beri kaku 10,000, ku beri kamu 10,500. Bagainya bayar klik tu. 10,000, lepas tu bila bayar klik 10,500. Hak janji jadi kemarai. Janji kemarai. Hari ni bisnes senyap. Hari ni bisnes senyap, tak kata gapo. 10,000 pun tak kata, 500 tamu pun tak kata, bisnesnya. Hak ni debu ke apa ni? Tu. Nak kata kalau tak kena toko riba kena debu-debu dia. Hak ni kena debu ke kena piah kata. Dia. Auzubillah min zalik. Allahu Akbar. Yang keempat taklimat kitanya ialah adakan simpanan wang untuk peribadi setiap hari atau setiap minggu. Adakan simpanan wang. Kita ni kena ada duit taruh dia. Simpanan wang. Berapa kok sehari nak taruh ataupun minggu ikutlah. Biar ada duit taruh. 20 kok sehari, 100 kok sehari, dia mau ada banyak-banyak tu ataupun 5 kok sehari. Jadi hak kita taruh kopi omsin kita ni. Biar ada hari-hari tu. Kalau hari saya okok tu cabut okok tu boleh tu. Tinggal okok buat tu. Harga okok tu jadi omsin dah. Cukup setahun dah anak. Oh banyak dah. Banyak. Sebuku apa okok ni? Pokok sebuku. 20 50 cabut 50 kok taruh jadi omsing kita, tinggal kok cukup setahunnya anak boleh. Masya Allah. Jadi ini latih maknanya latih untuk simpanan peribadi, panggil simpanan peribadi untuk suan tua kita lah. InsyaAllah ini ada sebagai latihan tubuh kita, sebab kalau kita buat tu cukup molek dah. Benar ni tak ada jadi keberat tempoh sebenarnya. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan perjalanan kita hari ini itu tekan insyaallah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.